Sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak Zul Razak dalam satu sesi je hari ini, insyaAllah dari jam berapa ni? Dari jam 6 sehingga jam 8 nanti ya. Jadi kita akan habiskan kepada topik pembinaan minda seorang pedagang, dan topik kita pada hari ini fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Kita sambung apa yang kita bincangkan sepanjang minggu ni, dan seperti biasa 1 jam pertama kita akan analisa pasaran ya. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Tersedak pula. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Waalaikumsalam Kimi. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran semasa. Kita ada news sebentar tadi mengenai Austria. Saya tak tahu. Sebenarnya news tu dah 20 lebih jam. Austria ni satu negara di bersebelahan dengan Germany, di mana dia telah mengumumkan akan memulakan lockdown balik akibat peningkatan kes COVID-19 dan jumlah kes harian dia melonjak kepada 15,000 dan ini menyebabkan kerajaan Austria mengumumkan, Vienna tu mengumumkan bahawa lockdown akan bermula balik mulai Isnin. Sebenarnya dia dah lockdown sebelum ni 4 hari lalu atau 3 hari lalu kalau tak silap saya, kepada mereka yang tak ambil vaksin, tak dibenarkan keluar. Tu dekat Austria. Tapi kali ini disebabkan oleh kes tetap meningkat, jadi apa yang kerajaan Austria buat adalah dia laksanakan lockdown secara full lockdown mulai Isnin ya. Jadi Austria ni dia bersebelahan dengan Germany. Germany ni adalah negara yang mempunyai GDP terbesar di Eropah. Jadi sekiranya dia akan ada mengganggu kepada kepada GDP lah, mengganggu kepada ekonomi Germany dan secara keseluruhannya kepada Eropah punya GDP Waalaikumsalam Sufi. Jadi itu yang kita nampak pergerakan ke bawah. Kita lihat struktur semasa, whether kita dah nampak debt retracement yang kita tunggu-tunggu. Sebab itu saya duk kata jangan trade pada level semasa. Semalam daripada hari apa saya dah sebut, don't trade untuk level semasa. Anda akan dapati pergerakan lebih macam ni Okey, jadi kita juga ada dekat US di mana undian untuk dana tambahan yang diminta oleh Presiden Joe Biden akan dijangka dia akan diundi pada malam ni. Jadi interesting, kita ada that pull and push dalam market, di mana yang menahan kepada ekonomi sekarang ni adalah peningkatan kes COVID-19, manakala untuk US pula kita ada liquidity yang masih dijangka akan dilambakkan dalam pasaran. Which side yang menang? Tu cerita dia. Okey. Kalau kita tengok dalam kalender agak senyap, lebih kepada cerita lebih kepada cerita COVID-19, tapi daripada sudut datanya malam ni kita ada retail sales untuk Kanada. Lain daripada tu tak ada banyak. Fed Waller untuk US jadi tak ada banyak. ECB Lagarde tadi menyatakan it doesn't make sense untuk nak naikkan ataupun ketatkan polisi sekiranya inflasi dijangka akan mula menurun dalam tempoh medium term. So nothing much daripada Lagarde tadi. Okey, kita lihat dekat chart apa yang kita nampak semasa. Seperti yang saya sebut, untuk US 500 we are looking at this retracement. Nampaknya ini adalah nampak seperti wave 1. Jaga-jaga sikit sebabnya ada yang dekat sini nampak dia macam 3 wave, ada yang nampak macam 5 wave. Jadi jaga-jaga sikit. This move can be lower, di mana setakat ini kita baru saja ada 1,
2 dan 3. But kalau ada seorang yang agresif, anda boleh mencari peluang di sini untuk shorter term sekiranya anda nampak 3 wave yang jelas. Bukan untuk US 500 sebabnya ini dah sampai 100%, tetapi lain, bukan untuk US 30 sebab high di sini bukan higher high, ini maksud saya. So ini mungkin adalah satu lagi ke bawah. Tu maksud saya, ini adalah W, ini adalah X, ini adalah Y untuk menghabiskan 4 dan seterusnya ke atas. Yang apa pun, I'm not interested pada semasa. Kalau anda agresif, anda boleh cari peluang di sini. Ingat, level semasa ni untuk US 30 ni, level semasa yang dia bounce itu adalah mencecah 100%. Ini dan dia dah bounce 50%. Ini dah bounce 50% daripada ini. So, kita mungkin ada seller yang balik menguasai pasaran dan sebenarnya kita sedang melihat satu koreksi yang lebih besar iaitu wave 2. Jadi jaga-jaga sikit penurunan semasa tu dah sampai 3 wave dan dah sampai 100%. Lonjak 50% dan mula jatuh balik. Okey. So, kemungkinan untuk ini sebenarnya merupakan A, B dan C. Lepas tu naik, lepas tu kita ada 1, 2 dan 3 dan merupakan wave 2. Okey. Jaga-jaga sikit benda tu sebab ini dah 100%. So ini pun not really a set up yang anda nak trade sebabnya pergerakan semasa ni adalah nampak seperti yen dynamic. Okey, ia banyak bergantung kepada movement ini nanti sebab sekiranya kita menjangkau dekat sini dan melangkaui support di sini, then maksudnya dia break di support, sekiranya pergerakan semasa ni break di support, then kita sebenarnya sedang melihat wave 2 di indeks. Wave 2 di indeks. Boleh Sufi, Kimi? Itu kita akan trade untuk DAX ni nanti. Itu kita akan trade DAX ni di wave 2. Faham? USD JPY tu Saya nak tengok USD JPY ni whether dia break atau tak. Kalau dia break, then kita trade yang wave 2 yang kita tunggu-tunggu tu iaitu kepada DAX di wave 2 ni. Faham? Faham Sufi? Okey. Structure ini dia break higher high, kita ada high, low, higher high dan kita sedang tunggu higher low di sini. Dalam yang kecil-kecil ni anda akan banyak kena trap. Dan sekarang ni nampak macam wave 3, kemungkinan untuk buat wave 4 dan satu lagi high. Sebab itu kita katakan di sini akan ada satu lagi high. Nampak apa yang saya sebut? Tetapi tak perlu. Dia boleh jatuh ke bawah. Lekuk-lekuk di sebelah ni cukup untuk saya tandakan ini sebagai satu. Cukup. Saya letakkan ini sebagai flat. Okey? Maksudnya, 4 ni boleh kat sini. 5 ni boleh kat sini. Okey? Jaga-jaga sikit So, kalau nak trade, unless anda seorang yang agresif tetapi nampaknya movement ni mempunyai momentum, I would rather say that kita dah mula nampak permulaan wave 2. Kita dah mula nampak wave 2. More to JPY. Yes, sekarang ni adalah JPY. Ini adalah yen dynamic semasa ni. Di time frame yang kecil adalah yen dynamic. Okey, bukan dollar dynamic. Kalau dollar dynamic, ini kita boleh tunggu 3 wave. Okey?
Untuk DAX ni anda boleh tunggu 3 wave di H1 contohnya. Untuk US 100 3 wave. Ini kalau kita dalam yen dynamic, ini adalah wave 1, ini wave 2 yang biru ni, ini 3, ini 4 dan kita dah cukup wave 5 dan kita akan buat yang lebih besar. Okey? Jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit ya. Kita ada Austria punya lockdown, kita ada cerita dekat Kongres US di mana undian untuk belanjawan tambahan untuk Presiden Joe Biden akan ditentukan di Kongres US pada malam nanti. So we are looking at that correction now, whether itu adalah correction besar atau kecil. Kalau dia adalah correction yang besar, then kita trade. Kalau dia correction yang kecil, stand on the side dahulu. Sabar dulu. Hari Jumaat bawa mengucap dulu. Sabar dulu. Okay. Kalau setakat edit wave, saya boleh alihkan satu ni kat sini. Okay. Kita ada clear separation di antara 1, 2, 3. Kita ada clear separation dekat situ. Saya boleh lukis 3 dekat sini. So, kita ada structure yang nampak lengkap. Jaga-jaga sikit. Sebab itu saya duk canang. Kalau anda trade semasa untuk shorter term, tak ada masalah. Buy and hold, anda ada masalah. Pada sekarang. Sebab kita berada di atas ni. Tak kena kalau anda nak swing kat atas ni. Kalau anda masuk shorter term, 5 minit, 15 minit, tak ada masalah. Anda trade kepada momentum dia keluar pada hari yang sama. Okey. DAX pun sama, ini saya letakkan sebagai flat. Flat boleh buat sampai dekat sini selagi atas daripada wave 2. Tetapi kalau kita lihat size wave 2 dekat sini, dan apa yang kita katakan sebagai wave 4 ni nampak tak kena. Okey, daripada sudut mata kita nampak tak kena. Ini mungkin merupakan wave 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 ataupun ABC or whatever untuk wave 2 tu tadi. Jaga-jaga sikit Okay, nampak dia ada momentum pada sekarang untuk kejatuhan dia. Jadi mungkin dia bukan wave 4 ni sebab itu don't trade, tak kenalah untuk trade dia pada sekarang. Ini saya boleh letakkan sebagai 5. Okey. UK 100 cerita yang sama, ni dah break balik. Saya cuba untuk jadikan dia 3 wave, tetapi nampaknya ini 5 wave yang kita cerita semalam. Ingat tak kita tandakan macam ni semalam, Kimi? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tak kita tandakan benda tu semalam? Ini dah 5 lekuk. 5 lekuk. Dah ada low. Okey. Jaga-jaga sikit But the thing is, kenapa saya katakan ini sebagai ni adalah disebabkan dia punya reset ni Jadi ini adalah kita kira dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya boleh jadikan ini A, ini B dan kita ada yang lebih besar lagi. Kalau dia besar macam tu, itu adalah 2. Okey, boleh tak dia besar dan jadi 4? Boleh. Apa yang menentukan dia sebagai 4 tadi? Boleh tak dia jadi 4 macam ni? Boleh, daripada sudut teknikalnya tak salah. Tapi untuk jadikan dia wave 4 kat situ, UJ kat sini tak boleh break. Kalau UJ break 1618, then itu adalah yen dynamic. Wave 4 biasanya shallow correction kecuali diagonal. But itu menguatkan lagi pendapat bahawa sebenarnya kita sedang melihat kepada wave 2 untuk indeks. Okey, Dow Jones pun dah break semasa. US 30 tunggu masa untuk nak break. Ini akan break ke bawah. Boleh? Dow Jones dah break support yang sama. Support yang ini dekat H1. Support ini adalah sama dengan US 500 punya support ini. Support ini. Jadi support ni akan give up.
Bukan give out. Okey. So, adakah kita tengok wave 2 ataupun wave 4? Kalau wave 2, kita trade. Kalau wave 4, tak. Boleh, Kimi? Ya. Kalau wave 2 biru, kita trade. Mungkin minggu depan, ya. Okey, itu adalah untuk indices, jelas. Jadi, yang kunci dia adalah kepada USD JPY sekarang, ya. Sebab kalau dia cuma dekat sini dan pantul balik, itu bukan wave 2. Dekat indeks tadi kita masih tandakan sebagai wave 4. Tapi kalau dia break out this one, habis. Itu adalah yen dynamic, kita akan tengok yang lebih dalam lagi. Faham? Jadi kunci dia dekat sini adalah kepada macam mana tak buang ni. Okey, kunci dia adalah kepada pergerakan UJ di sini, ya. If support ini break, then index adalah yen dynamic. Menguatkan lagi kita punya ni kepada wave 2. Kita akan tunggu wave 2 tu habis untuk masuk dia. Boleh, Sufi? Dah mula nampak kan? Kalau anda kaitkan dengan Wyckoff, anda akan nampak apa yang sedang berlaku sekarang untuk UJ ni. Buat dia dekat H1 dan H4. Buat skematik dia. Anda akan nampak apa yang sedang berlaku dekat UJ sekarang. Okey, itu adalah untuk UJ. So, it could be reaccumulation, lepas tu distribution balik, ataupun dia masih lagi ni tengah-tengah. Ni tengah-tengah dekat sini. Slowly clear, nampak tukar fractal based on moment. Ya, betul. Kalau anda faham, cara pemetaan saya adalah kepada benda tu. Cara pemetaan saya adalah fractal yang saya gunakan adalah berdasarkan market dynamic. Sebabnya kalau anda cuma guna elliott wave, ramai orang akan habiskan ini sebagai wave 5. Ramai orang akan habiskan ini sebagai wave 5. Dan kita dah ada correction yang lebih besar, betul? Kenapa dua aku sengit ke tepi? Okey, satu. Oh, saya buat artikel tadi, okey. Ramai orang akan habiskan ini sebagai wave 5 kan. Ini wave 5. Dan kita start buat yang besar. Betul, tak salah daripada sudut teknikalnya. Tetapi sebab kita extendkan lagi indeks, sebab itu kita katakan ini pun extend. Indeks tak akan extend kalau ini tak extend. Okey? Itu adalah untuk UJ. Jadi kunci dia kepada UJ punya level di sini, ya. Whether kalau UJ, saya tukar kepada dua color. Kalau UJ naik ke atas daripada semasa, dalam yang hijau, okey, jadi itu bermakna di indeks, kalau dalam yang hijau, indices wave 4 dalam yang tu, kalau dia melakukan color merah ni, di mana dia break this level, then indices wave 2. Faham? Ya, ini dalam intermediate, ini dalam minor. Alah, color dia. Tak apalah, faham. Nampak benda tu? Maksudnya, kalau tak break, kita akan ada shallow correction dan naik balik. Tak ada kekuatan yen habis. Kalau dia nak jatuh, indeks jatuh, yen kena kuat. Jadi yen kena break that level dengan momentum melangkaui 1618 di situ. Nampak benda-benda ni? Dan anda akan nampak setiap chart saya, semua benda ni, everything kat sini, setiap apa yang saya tandakan berdasarkan benda tu. Kalau anda tengok chart dia, semua chart saya berdasarkan benda ni. Okey, jadi kunci dia kepada UJ sekarang ni belum. Kita lihat kepada UJ whether, saya delete dah pula. Okey,
Kita tengok whether this level DH1 break atau tak. Kalau tak, then kita akan ada untuk indeks contohnya macam US30. Biarpun dia break, kita akan tandakan dia macam ni. 1, 2, 3, lepas tu naik. A, B dan C, W. Oh, sekejap. Kita akan tanda dia macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan naik balik sebagai 7 swing. Oman? Yes. Lepas, apa tu? Lepas kemudian nak, apa tu? Jangan pakai bahasa WeChat, Sufi. Pening kepala aku. Tulis penuh. Okey. Sini adalah W. Sini adalah W. Sini X dan sini Y. Maksudnya sini akan ada 1, 2 dan 3. Kita tengoklah. Kalau ini naik, kalau UJ naik. Ini akan terus jatuh kalau UJ jatuh. Tu maksud saya. Kalau dia jatuh, then kita akan cari peluang untuk trade apabila kita ada time frame yang lebih besar dan kita sedang melihat wave 2. Itu sahaja. Last point of supply. Ya Allah, dia pergi bahasa Wyckoff pula. Last point of supply. Betul? Kita tengah cerita, kau pergi hentam masuk Wyckoff. Saya pun confused nak masukkan. Tadi saya nampak ada orang tanya soalan pasal gun kan. Pasal astronomi. Semua cycle ada kaitan. Nanti tanya saya pasal cycle dan astronomi. Sebabnya pasang surut, kegiatan pertanian, cuaca, sebab itu astronomi ada berkenaan dengan apa yang kita nampak dalam cycle dalam chart. Saya lukis dengan study balik satu-satu chart bang punya nak kaitkan dengan dinamik. Okey. Samalah korang dua, Sufi dengan Kimi. Tidur malam, jangan tak tidur malam. Study juga, jangan tak tidur malam. Gun lover. Okey. Jadi kita lihatlah kepada apa yang ni. Sekarang ni kita nampak untuk US 100 belum lagi, tetapi saya boleh habiskan ini dan kita jatuh ke bawah. Ini tak jatuh lagi. Jadi don't overreact kata terus wave 2. Belum, jangan. Tengok UJ dulu. Kalau UJ naik, indeks masih naik. Belum trade, belum. Kalau anda nak trade juga, kalau anda seorang yang agresif, anda boleh tunggu kepada DEX ni, kepada ni flat, ni tak dapat. Untuk indeks not really, tetapi kepada yen pair anda boleh tunggu untuk ini. Contohnya macam AUD JPY ni, 3 wave di sini. Ini adalah wave ketiga dia. Equal leg ini. 1, 2 dan equal leg ini. Kalau anda agresif. Okey, kalau anda seorang yang agresif. Tapi kalau anda tak agresif, anda akan tunggu lebih yen pair memberikan peluang sebenarnya. AUD JPY ni anda boleh cari peluang untuk nak long. Ini dah ada setup. Untuk ni. Kalau anda nak agresif, anda boleh trade untuk AUD JPY di level ini. Okey. Ini boleh berlaku dua perkara. Satu, indeks buat wave 4. Nombor 2, US dollar dah mula lemah. Maksudnya GU ni sampai dekat support dia. Benda sama untuk AUD JPY tadi. Faham tak? AUD JPY level ini dia boleh berlaku dua sebab. Nombor 1, indeks masih ke atas. Nombor 2 adalah kepada dolar punya kelemahan.
Ya, biarpun UJ jatuh, tapi kejatuhan UJ tidak berlaku dalam dengan momentum, dan kita jangkakan itu lebih disebabkan oleh US dollar punya kelemahan. Kalau indeks buat wave 4. Jadi kalau anda nak agresif, anda boleh tunggu untuk AUD JPY di sini. Sama juga dengan CAD JPY. Sama move dengan CAD JPY di sini. Ini mungkin adalah bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin adalah A, B, C, W, X, A, B dan C. Okey? Sebab kalau kita katakan ini 5, 3 dan 5, ini adalah yen dynamic dalam time frame 5 minit ataupun 1 minit. Itu beza dia. Kalau dia 3 wave, itu adalah dollar dynamic. Okey, jadi CAD JPY, AUD JPY dah ada 3 lekuk yang anda boleh trade ya. CAD JPY pun sama. Kalau anda nak agresif, 2 ni anda boleh masuk. Kalau anda nak agresif, instead of trading index tadi, anda boleh tunggu untuk yen pair untuk trade wave 2 yang dah berlaku sekarang. Ini dah break lower low, dan kalau kita lihat pergerakan pertama dia ini alah. Call 61.8 dan 0.764 GE pula atas tu 76.4. Okay. Ni maksud saya, dia dah sampai kawasan tu dah. Kita jangka ada satu lonjakan 618 dan kita jangka satu. Kalau dia ada lonjakan, itulah 1, 2, 3, 4 dan 5. Seperti yang saya tandakan kat sini. Wave B akan berlaku. Sebab itu saya tandakan A, B dan C. Semua ada sebab, bukannya main lukis dia. Sebab itu saya tandakan sebagai A, B dan C instead of W, X dan Y. Jadi kalau sini pun diagonal, itu boleh menjadi dollar dynamic. Asalkan dia bukan menjadi motif. Kalau dia menjadi motif, itu bukan dollar dynamic, itu yen dynamic. Okey? Ini adalah untuk CAD JPY, sama juga dengan AUD JPY. Okey, lain daripada tu, ada soalan untuk yen pair, ada soalan untuk indeks, clear? Saya harap ini amat-amat jelas dah patut jelas dah sekarang. Kalau rajin pergi study chart saya satu-satu dan bandingkan fractal dia, anda akan mula nampak benda ni. Dan kepada market dynamic di mana salah satu kena sideways. Perasan tak Kimi? Salah satu kena sideways. Dia tak dapat tiga-tiga trend. Tiga-tiga buat motif. Tak dapat. Dia tak dapat ya. Kalau dia naik semua pun salah satu kena buat diagonal. Dia tak boleh tiga-tiga motif. Habis. Tak dapat. Tak mungkin. Tak dapat. Kalau tak jadi line dia. Dia jadi line ke kanan. UJ jadi line dia. Tak ada chart. Chart dia satu line macam tu. Ke kanan dia. Okey, clear? Untuk indeks dan yen dynamic, kalau nak trade yen pair, AUD JPY, CAD JPY, sekiranya kita wave 2, UJ break bawah ni, then Euro JPY akan buat yang lebih besar. Euro JPY ni menghampiri kawasan support. Ni satu lagi Satu lagi yen pair yang menggambarkan kemungkinan kita sedang melihat correction yang lebih besar. Okey? Euro JPY ni nampak kenapa Euro US dollar tak dapat nak jatuh terlalu banyak? Nampak tak kenapa? Sebab kalau Euro JPY ni jatuh lagi, break di support, Euro US dollar dekat sini akan break 1618. Itu kekuatan US dollar.
Betul. Jadi stable coin. Satu line. Tak boleh. Dia bukan entah teknik apa, 3 line. Tak dapat. Nampak kenapa saya jangka support di sini 1618 ni akan bertahan. Sebab kalau ini break, Euro JPY break ke bawah, ada tengok struktur besar dia, ini adalah apa? Pian, kalau sini break, ini akan buka di struktur kan? Itu wave 2. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Ataupun whatever lah, W, X dan Y ataupun A, B, C sebagai flat, tak kisah. Nampak kenapa support di sini tak dapat nak break. Kalau dia break, itu maksudnya keseluruhan. Kalau Euro JPY break this support, itu bermakna untuk indeks di sini akan mula melakukan pergerakan sama. 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2 dan 3. Sekiranya Euro JPY tadi break. Boleh? Sebab itu wave 2. Saya pernah tandakan pada 2 bulan lepas untuk yen pair menghabiskan itu. Tetapi kita jangka untuk indeks extension. Sebab itu kita katakan bahawa yen pair akan jumpa support di area sini. Akan jumpa support. Salam maghrib Rashidi. Kita break nanti pukul 7. Azan dah ni. Kalau Powell maintain, yes, kalau Powell maintain, kita mungkin akan tengok yang lebih besar correction. Kalau Brainerd, kita akan ada extension jauh lagi. Kalau Brainerd, Pian, ini akan jadi macam ni tau. Wave 3 akan extend. Kalau Brainerd, sini wave 3. 3 ni akan naik lagi. Kalau Brainerd. Kalau Powell, then ini mungkin berlaku. Sebab market akan mula pricing in kenaikan kadar faedah tahun depan. Bukannya orang tunggu tahun depan FOMC tengah malam pukul 2 pagi tu nak tekan. Tak. Bank akan mula masuk sekarang. Tak adanya dia tunggu kita kan. Tunggu FOMC pukul 2 pagi. Mengantuk-ngantuk tekan nak buy, tekan sell. Nasib baik TP. Kalau TP. Kalau Powell, then kita mungkin lihat ini. Kalau Brainerd, kita mungkin lihat ini. Extension. Kita tengoklah apa jadi. Saya ada buat satu artikel. Anda boleh baca artikel tu dekat majalah Forex Malaysia. Yang ada segmen untuk XM. Pada malam nanti dia akan tulis, dia akan publishkan artikel tu dekat majalah Forex Malaysia. Saya ada sentuh mengenai benda ni. Ni artikel yang saya tulis. Lebih cenderung ni cerita yang kita dah cerita lah sebenarnya dalam sesi-sesi kita ni. Okay. Itu ada dalam artikel yang saya tulis. Kita tengoklah. Don't overreact kepada movement sekarang. Sebab ni cuma kalau wave 2 berlaku, orang ramai akan overreact. Sebab UJ belum break lagi. UJ tak break, ini boleh kat atas. C ni boleh habis kat sini. Forex Malaysia. Saya pun tak tahu. Sekejap. Majalah Forex Malaysia. Forex Malaysia. MFM, yep, majalah Forex Malaysia. Yep, majalah Forex Malaysia. Majalah Forex Malaysia. Bukan Forex Malaysia, majalah Forex Malaysia. Majalah Forex Malaysia. Search majalah Forex Malaysia. Thank you Kimi. Yang Kimi letak kat situ. Ada segmen tajaan XM, boleh tengok kat situ. Okey. Jadi don't overreact. Untuk
Euro JPY, don't trade it. Anda boleh tunggu untuk GJ, don't. Sebab kita tahu untuk GJ ni, kita dah sampai 100%. Tetapi anda boleh tunggu untuk AUD JPY apabila correction ni sampai dekat equilibrium dia. CAD JPY pun sama. Kita mungkin akan tengok B dan satu lagi ke bawah. Okey. Euro US dollar. Euro US dollar dekat ni masih ke bawah. Masih ke bawah. Saya tak tahu berapa ramai orang pergi PM saya. Bang, Euro US dollar ni sell bang. Selagi dia tak break 1618 ni, saya takkan katakan untuk Euro US dollar sell. Tak. Tak. Saya takkan katakan dia sell. Sebab pergerakan semasa ni adalah dalam 3 wave korektif. Selagi dia tak break 1618. Kalau ini break 1618, EJ akan break, then index akan start buat wave 2 dalam cycle correction yang lebih besar. Faham impact dia? Kalau ini break, itu bermakna wave 2 di sini akan lebih besar lagi. Ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Itu rupa dia. Kalau dia break 1618. Jadi, dan dua kita akan kat sini. Itu bermakna, kita tahu Euro JPY dan Euro US dollar bentuk dia lebih kurang kan. Itu bermakna Euro JPY yang sama yang sedang melakukan correction ini akan buat yang lebih besar. 3, at least dia buat macam ni lah. Untuk wave 2. Itu bermakna indeks di sini, nampak kaitan dia semua? Indeks di sini akan habiskan di structure dan buat 1, 2 dan 3 ke atas dalam yang lebih shallow. Sebab nampak saya lukis untuk Euro JPY tadi, WXY, saya lukis Euro US dollar dalam zigzag. Salah satu kena sideway, dia tak dapat 3-3 trend. Salah satu kena sideway, tak dapat 3-3 zigzag. Jadi apa coin tadi? Apa coin tadi? Mana coin? Stable coin. Jadi stable coin rupanya. Macam tu je rupa, tak ke mana. Dia kena, bukan tak boleh jadi. Tapi selagi ada liquidity dalam pasaran, saya tak nampak benda tu lah. Kan? Okey, sini akan buat yang shallow. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Akan buat shallow. Wave 2 yang shallow. Sebabnya kejatuhan dia US dollar, bukannya yen. Nampak? Sebab itu kita menjangkakan bahawa setakat ini untuk Euro US dollar kita dah sampai support dan kita jangkakan ke atas. Kalau dia break lagi dan terus break lebih laju, kita sedang melihat dua cycle. Dua cycle. Faham tak maksud dia? Dua super cycle tak? Dua super cycle. Super cycle punya structure cuma break sekiranya kita ada COVID-19, kita ada perang, kita ada apalah. Kalau dia nak break juga, ada catalyst yang amat-amat besar dekat situ. Perubahan or whatever. Okey, mungkin kalau kita ada Germany lockdown, kita ada US lockdown, then itu mungkin berlaku. Ingat, movement ini adalah COVID-19 punya movement. Setakat ini tak nampak. Saya tak nampak benda tu. Dan kita ada recovery and correction balik. We are at that support sekarang ni, kawasan support dia. Okay, so masih ke atas untuk ni GBP US dollar menghampiri level yang kita ceritakan
Dari bila kita cerita benda ni? Mana Juwaini suka cek. Juwaini ke nama dia? Ini kita dah ceritakan daripada Juwaini masuk. Ni satu lagi ke bawah. Masih ada at least 2 lower low untuk US dollar. Masih ada lagi. Belum. Sebabnya UJ kita jangkakan akan ada 2 lagi high. Akan ada 2 lagi high. 1 dan 2. Jadi kalau ini nak buat 2 high, indeks akan ada 2 lagi high. 1, 2. Nampak? Akan ada 2 lagi high. Benda sama. Itu sequence correlation. Ini akan ada 2 lagi lower low dalam fractal yang lebih kecil. 3, 4, 5. Itu sedang berlaku sekarang. GBP US dollar akan buat wave 3. 3, 1, 4, 5. 2 lagi lower low. Faham? 2 lagi lower low dalam fractal ini. Kejap. Nampak? Okey, so masih ke bawah. AUD US dollar masih ke bawah. Ini adalah akan jumpa support. Itu bermakna untuk AUD JPY pun akan jumpa support. Nampak? AUD US dollar akan jumpa support wave 2. AUD JPY pun akan jumpa support wave 2. Ini mungkin 1 ini ke atas. Tak kisah 1 ke 2 ke, tak kisah. Sebab apa kita jangkakan macam ni? Sebab kita jangkakan US dollar lemah. 3 dalam 3. Kita menjangkakan US dollar lemah. 3 dalam 3. Di mana itu membenarkan indeks membuat correction yang lebih shallow. Kalau kita jangkakan kat sini, ni maksud dia, Kimi. Ni maksud dia, mana tadi? AUD US dollar. Okey. Mana tadi NZD, GU, AU. Mana time frame kita tadi tak apalah. AUD JPY. Okey. Di mana kita jangkakan kita akan ada 3 of 3. Kalau AUD JPY 3 of 3, itu adalah apa? Itu adalah indeks dinamik. Faham tak? Kita sedang jangkakan di sini akan buat wave 3 nanti. Some sort of wave 3 nanti. Jadi ini akan ambil masa lagi lah. Ini daily chart. Okay, anda boleh tunggu untuk AUD-JPY, CAD-JPY, GU menghala kepada area support. Jadi bagi mereka yang position trade, ni tempat dia. AUD US dollar pun, AUD US dollar bukan untuk trade. AUD US dollar lebih kepada, ini tak ada sequence. Sekarang tak ada sequence. Sebab satu kat biru tu tak buat high. Satu biru ni tak buat high. Kalau satu biru buat high, break out atas ni, 2 tu kita trade. NZD US dollar sama. NZD US dollar ini tak ada high. Atas ni, itu high dia. Kalau dia break ini nanti, break, then 1, 2, 3 anda boleh cari untuk long. Kenapa dia kena tunggu dia break? Kenapa kena tunggu dia break? Nampak tak fractal dia? 2, 3, 4, 5. Kita dah ada 5 fractal. Sebab itu saya kena tunggu dia break. Faham tak kenapa saya tunggu 2 fractal? Boleh? Ini kena break. Dan kita ada 5. Kalau dia 5, 1, 2, 3, dan kita tunggu untuk buy kat situ. Okey, itu adalah untuk New Zealand dollar. Jadi untuk trade dolar bagi mereka yang position trade sahaja, EU dan GU. Baru ada kampung. Tapi kampung dia kena ada sequence 5. 5, 9, 13, 17 itu dah maksud dia.
Sekarang ni belum. Sekarang ni belum. Dia boleh, ini cuma 3. 1, 2, 3 boleh jatuh. Faham tak? Ini cuma 3. Kalau ini, break ini, 1, 2, 3. Jadi ini boleh jadi macam ni. Faham tak? Sebab itu kadang kena tunggu dia break. Baru dia jadi 5. Baru kita katakan 3. Dia sentiasa 3, 5, 3. Semua dia 5, 3, 5, 3, 5, 3. Kalau saya dapat buang ini, saya tak tahu macam mana nak buang dia. Nampak tak? Sini kena break. Baru kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Confirmkan ini habis dalam correction. Dan sini 5. Kita tunggu 3. Dia 5, 3, 5, 3. Semua benda dia macam tu. Sebab itu anda kena tunggu breakout ini baru kita trade. Bukannya sini. Bukan sini. Faham kenapa saya katakan dolar jangan trade sekarang? Kalau anda position trade sahaja untuk GU, position trade sahaja, then anda boleh trade. Sebab pullback dia daripada high. Dan kita boleh trade dia. Untuk mereka yang position trade sahaja. UCAT masih ke atas. Ini pun sama bagi mereka yang position trade. Ini pun sama macam GU tadi. Tapi kalau anda seorang agresif, I would like to sell here. Bagi mereka yang agresif. But ideal dia adalah dia break this one. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1, 2, 3. Itu kalau mereka yang trade swing. Position trade, anda boleh cari peluang. Itu beza dia. Sebab dia lebih besar. Gold, silver. Pergerakan gold menunjukkan bahawa pergerakan gold selagi bawah ni, dekat indeks tadi cuma wave 4. Nampak? Kalau kita dalam yen dynamic, gold ke atas. Tetapi gold mati kat sini. Maksudnya dolar masih kuat. Jadi kalau dolar kuat, UJ ni tak break ke bawah. Dia sama 111. UJ tak break ke bawah. Kalau yen kuat, dolar ke bawah, indeks ke bawah, gold mencanak. Ini adalah untuk gold. Tapi gold ni tak ada. Gold pengsan kat situ. Ini adalah wave 1. Sebab tu saya tak nak tandakan gold ni kecil-kecil ni. Kalau saya tandakan gold ni kecil-kecil, ada orang akan trade kat sini. Dia akan short daripada sini. Nampak pun ramai orang buat kan. Nampak chart saya, tapi dia chart trade sini. Ya, ke bawah. Kalau tanya saya, gold ke bawah. Sebab kita jangkakan indeks untuk masih ke atas. Dolar masih ada kekuatan. Sebab itu kita jangkakan untuk gold ni ke bawah dahulu sebelum dia naik. Tapi anda tak trade gold semasa. Kalau anda memahami struktur market, ini adalah sideway. Tak ada apa. Nampak? Daripada sini. 1, 2, 3 pun tak ada lagi. Sekuen tak ada. Itu dimaksud dengan sekuen. Sekuen 1, 2, 3. Itu sekuen. Siri pergerakan. Dalam fractal intermediate. Dalam fractal primary. Fractal intermediate. Biru. 1, 2, 3. Belum ada. Masih lagi turun ke bawah. Kalau dia break high kat sini, 1, 2, 3. Belum ada. 4, 5, 1, 2, 3 anda boleh trade. Faham? Faham tak kenapa saya katakan? Dalam teknik saya, sini baru saya trade. Selepas ada 5. 5, 3. Sekuen. 5, 3. 5, 3. 5, 3. Anda backtest benda ni kat belakang-belakang, anda akan nampak berulang-ulang. Dia benda tu je dia. Itu yang Elliott Wave jumpa. RN Elliott jumpa. 5-3, 5-3, 5-3. Itu yang saya tak ceritakan kepada anda hari-hari. Sequence. Dan pemetaan dia menggunakan Elliott Wave. Dan kita ambil market dynamic semua ni. Dia berkaitan. Dia semua 5-3, 5-3, 5-3. Nampak dah?
Nampak dah Pian? Ya, setakat ini, daripada low structure baru, 1, 2, 3. Belum. 4, 5. Dalam struktur ini dah ada 5. Tetapi kalau dia break high di sini, dia baru saja 1, 2, 3. Tak ada apa-apa. Kan? Jadi anda nak 4, 5. Baru kita ada 5. Then, sebabnya anda sedang lihat struktur trend di primary. Ralph Nelson Elliott. Itu yang dia jumpa, itu yang dia tandakan 5-3, 5-3. Market in trend always 5, market in correction always 3. Itu yang dia jumpa. Bukan gila-gila. Sebab itu jangan trade semua lekuk. Jangan trade semua lekuk. Semasa ni masih korektif. Boleh tak dia turun ke bawah? Boleh turun ke bawah lagi. Ya. 1, 2, 3. 1 kita boleh jadikan ini sebagai 3. 3, 3, 1, 2, 3. Lepas tu baru dia naik. Boleh. Selagi tak ada struktur 5, selagi tu 3 tu masih in effect. Selagi itulah dia. Jadi, sebab itu saya katakan, kalau teknik saya tak memberikan entry di sini. Sebab itu gold tak ada entry sekarang. Saya duk kata gold tak ada apa. Struktur dia tak ada trend. Struktur dia sendiri tak ada trend sekarang. Ada benda lain, trade lah benda lain. Dia bearish trade benda lain. Benda yang tak ada trend, kenapa anda trade dia? Anda akan masuk dan sekejap-sekejap nak naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Sebab dia masih lagi belum membentuk trend, belum membentuk siri pergerakan dalam fractal. Kalau anda menggunakan Dow, sini ada trend. Kalau anda menggunakan Dow, low, high, higher low, higher high. Dah ada trend. Yes, betul. Dalam Dow. Okey? Dalam Dow. Tetapi, kalau anda melihat kepada the bigger scale, trend semasa ni adalah ini. Jadi, internal dia, trend yang sekarang ni, internal dia pun belum lagi membentuk siri pergerakan. Kripto tengah ada trend, betul? Kejap naik, kejap turun. Pergi tarik Fibo dia, akan nampak Pian. Okey, jadi kalau dia break ini, then ada trend. Low, high, higher low, higher high. Okey. Balik kepada asas Elliott wave. Ini adalah 1, 2, 3. Dah ada trend? Belum. 4, 5, then kita ada trend. Itu sequence. Tunggu 3. 1, 2, 3, trade. Itu je. Itu cara pemetaan saya. Nampak tak? Rashidi, baru terbaca kripto kat Indonesia diharamkan. Uish, apa pasal? Dia nak haramkan macam mana? Macam China pun dia kontrol pun payah. Benda online. Orang boleh pakai VPN. Kan Sunbi? Tanya Sunbi tu. Nampak? Bilanya kita ada trend, bilanya kita belum ada trend. Ingat 53, 53, 53 je. Yang orang jumpa tahun 1930. Kita tahun 2021. Patutnya kita dah tahu dah benda tu kan? Pakai. Dah tahu dah pakai. Itu yang R.N. Elliott jumpa. Itu yang saya gunakan dalam market dynamic. 53, 53. Semua 53, 53. Mungkin lah kot. Apa kena gosok pula. Sebab tu saya katakan, di antara gold dengan silver, saya lebih gemar gold. Saya lebih gemar silver. Sebab struktur semasa ni, mungkin kita akan ada 4, 5, satu lagi kemungkinan. Struktur semasa sini, ada tengok struktur ini kita dah ada divergence.
Mana saya nak tunjukkan ni? Okey, 4 dan 5. Structure sini kita dah ada divergence. Kita dah ada divergence. This one. Dah ada divergence. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Di antara gold dengan silver, mana satu yang lebih cantik untuk trade? Oh, Majlis Ulama. Okey. So, 1, 2 dan 3. Faham? Di antara gold dengan silver, saya lebih tertarik kepada silver berbanding dengan gold. Nampak dah apa cerita saya selama ni? Nampak dah apa saya ceritakan selama ni? Kenapa saya lebih gemar silver berbanding dengan gold? Kalau dia adalah habis 1 kat sini pun, 2 kat sini, kita ada 1, 2, tetap 1, 2, 3 kat sini masih lagi memberikan peluang untuk entry. Nampak? Itu adalah gold dengan silver. Di antara gold dan silver, saya lebih gemarkan silver. Nampak yang 5353 tadi? Tu cerita dia. Okey, kita berapa minit lagi? Minyak kita dah tukar kontrak kepada Januari punya kontrak. Minyak menuju ke arah support. Bagi mereka yang agresif, sini ada entry $75. Okey. Bagi mereka yang nak trade, sini ada entry. Kontrak ni akan expire bulan depan. So, kalau nak trade, saya lebih gemar kepada company minyak. Mungkin, entah pun kalau tak berprofit tu tak usah fikir. Sama-sama Zim. Azim dah mula faham kan Zim benda ni kan Zim? Dia semua 53 je Zim. Anda mudahkan dia 53. Sebab itu saya selalu kata, jangan fikir sangat apa Zul tanda kecil-kecil ni. Tak payah. Tak payah. Anda nampak 5, anda nampak 3. Anda nampak 5, anda nampak 3. Itu je. Kira sequence pun dia tetap akan jadi 5-3. Macam mana? Kalau tak 5-3, kita jadikan dia flat. Kan Kimi? Sebab itu flat kacau. Sebab itu flat jangan trade. Nampak kenapa saya katakan flat jangan trade? Sebab dia kacau sequence. Sebab itu saya buang flat. Kalau ada cara buang dia, saya buang dia. Untuk jadikan sequence tu cantik. Anda akan dapati sebulan sekali saya tengok balik semua chart, saya buang semua flat kalau dapat. Kalau ada cara dia untuk buang. Kalau chart tu dah berjalan, senang saya nak buang dia. Chart belakang-belakang ni senang nak buang. Fatwa yang lain pun akan ikut tak lama lagi. Okey. Sebab dia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar dunia. Kalau futures saya tak terkejut kalau dia haramkan. Kalau futures, kalau spot itu menarik. Mungkin ada dalil-dalil ataupun ada asas dia. Kita kena tahu lebih, kita kena selidik lebih dalam lagi lah. Okey. Ini adalah untuk minyak. So saya instead of trading minyak di sini, sekali lagi, tak tahu berapa kali dah bagi tahu, Exxon dan lain-lain. Ini sama yang kita cerita sebelum ni. Ini nampak 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okey. So 1, 2 dan 3. Ataupun ini dah jadi, ini mungkin dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada 1 dan 2 yang lebih kecil. Kalau spot tadi naik, ini akan sampai naik macam ni. Itu minyak. Ni weekly chart tau. Okey, itu minyak. Mana lagi? Apa ni? Copper. I'm looking at more weakness untuk copper. But kontrak dia dah March punya kontrak akan expired bulan 2 tahun depan. So kalau nak trading copper, I would go for company dia
jangan short. Jangan short. Bounce semasa adalah dalam 5 wave. Bounce semasa ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so maksudnya kita jangkakan akan buat macam ni. Ke atas lagi sebelum dia jatuh. Ini adalah wave 1, ini wave 2 untuk ke bawah. Okey, itu copper. Euro AUD masih ke atas, tak ada apa-apa. Euro GBP masih ke bawah. Ini akan buat wave 5, ini wave 3. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Ini tak ada divergence, so ini 3, 4, satu lagi ke bawah. Okey, untuk habiskan struktur ini. Ini jauh lagi tau. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi I don't really like untuk trade dekat situ. Sebabnya kita melihat keseluruhan struktur semasa sebagai flat. Ini definitely satu pergerakan flat. Ini tak dapat nak buang. Yang pergerakan macam ni saya tak dapat nak tolong. Ini adalah flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, 1 minit. GBP AUD, GBP AZD, GBP AUD masih ke atas. GBP AZD masih ke atas. Saya akan cari peluang untuk short di sini. Kalau anda tak tahu cara nak masuk dia, ini bukan 3711 sebab pergerakan semasa bukan lower low. Anda boleh cari entry dekat 123.6. Okey. Sufi ke atas sama juga dengan GBP AUD masih ke atas. I would rather go for GBP NZD. Struktur benda yang sama. Kita break dahulu dan kita akan rangkumkan sekali lagi apa yang kita lihat kepada pasaran dan peluang dagangan selepas kita berhentihat Selepas azan nantilah kita berhentihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita rangkumkan apa yang kita sedang nampak di pasaran So, kita sedang melihat kepada pergerakan indeks di mana yang support di sini break, tetapi don't overreact dia. Don't overreact sebab saya boleh lukiskan ini sebagai A, B dan kita ada C kat sini. Don't overreact sebab UJ tak break this support. Jadi kalau kita tak nampak yen dynamic cuma kalau ini break Kalau ini break dan kita ada dalam struktur yang lebih besar, yen dynamic membenarkan untuk indeks jatuh lebih jauh lagi ke bawah. So setakat ini kita masih melihat di sini sebagai 1, 2 dan 3 A, B, C ataupun W, X dan Y, tak kisah. Okey, maksudnya sini akan buat, kalau dia W, X, Y, sini akan buat macam ni. Dan masih lagi ke atas. Ingat, kita masih berada dalam zone support. Boleh tak masuk? Tak. Sebab bounce ini selepas kena 100% dah sampai 50% daripada third leg. So, tak sesuai untuk nak masuk. Okey, saya lebih gemar apabila kita ada correction yang lebih besar. Kalau anda seorang yang agresif, anda tunggu kepada AUD JPY, anda tunggu kepada CAD JPY 100% daripada movement ini 100%. Okey, kita sedang react daripada area 618764. Ini textbook tau. Ini betul-betul textbook punya W, X dan Y. Ini adalah reacting daripada 618764. Apa 618764 tu? Refer kepada nota kita untuk double correction. Tarik Fibo dia, area ini adalah 618764. Area itu 618764. Okey, akan ada reaksi. Boleh? Kenapa saya pun tak tahu. Kena tanya mendiang Elliot. Kenapa benda tu berlaku. Saya pun tak tahu. Benda dia yang jumpa. Saya cuma tunjukkan kepada anda apa bentuk dia kan.
Jadi kena tanya dia lah. Macam mana nak tanya dia, saya pun tak tahu. Kalau saya tahu banyak yang terungkai, tapi dia tak ada cerita momentum tau. Dia tak ada cerita, dia ada cerita pasal wave 3 momentum, tetapi dia tak ada RSI, dia tak ada zaman dia tak ada RSI, zaman dia tak ada stokastik kan. Tu kemudian. Jadi kita dah ada benda ni, kita gunakanlah. Itu je. Okey. Bukan untuk trade sekarang. Ini ke bawah ini nanti baru ada trade. Bukannya trade sekarang. Bukan. Okey. So apa yang kita tunggu, wave 2 ni belum lagi. Saya tak nampak lagi. Belum lagi. Wave 2 ni belum lagi. Bila wave 2 ni berlaku baru kita trade. Sekarang ni 4 dan 5 akan macam ni. 4 dan 5, faham? 4 dan 5 momentum yang lebih rendah. Satu jangan trade dia. Trade wave 2 ni nanti correction selepas trend tu dah nampak. Ni trend dah nampak. Cuma wave correction belum berlaku. Correction masih kecil. Itu maksud dia. Jadi, untuk dolar masih lagi ada pergerakan mengukuh. Untuk dolar masih ada pergerakan ke bawah. Dekat H1 masih lagi ke bawah. GBP US dollar masih lagi ada pergerakan ke bawah. Okey. Bukan hari ni baru kita cerita benda ni. Lama dah kita cerita benda ni structure ni. Okey? Clear apa yang kita nampak dalam pasaran? Saya harap clear. We are still dalam korektif di mana kita sedang menunggu dolar untuk sampai tempat support dia. Kita sedang tunggu untuk indeks memulakan pergerakan ke bawah dia. Dia sedang baru buat wave 4, belum lagi Dan kita sedang tunggu yen pair untuk habis. Boleh tak dolar start lemah? Boleh. Dolar boleh start lemah dahulu. Apabila pasaran mula jatuh, dolar boleh start lemah dulu. Itu membenarkan untuk UJ jatuh ke bawah. Boleh tak UJ jatuh ke bawah, indeks naik? Boleh. Dolar yang lemah, bukan yen yang kuat. Sebab itu benda ni nanti akan berlaku. The thing is, adakah dia dah habis ke tak? Itu dia. Kalau ini dah habis, then indeks mungkin akan buat wave 2 yang lebih, wave 2 yang biru tadi. Tu cerita dia. Whether dia akan jatuh atau tak. Untuk yang H1 whether dia akan break ke tak ni. Kalau dia break yang ini, itu adalah wave 2 dalam indeks. Dan baru kita tunggu peluang. Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada fokus kepada kekuatan fasa